Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Aidil Amin, Berizaludin. Pada petang ni kita dan Amir, perkenalkan diri anda dahulu. Uh, Hello, nama saya Amisha Iskandar, dan nama matrik 196902. Okey, terima kasih Amir. Okey, pada petang ni kami berdua akan berdebat tentang satu tajuk yang diberikan iaitu pendidikan alam sekitar. Secara khasnya di Malaysia, pendidikan alam sekitar diajar secara merentas kurikulum di peringkat sekolah rendah dan menengah. Namun di dalam kalangan pendidik alam sekitar ada yang berpandangan pengajaran pendidikan alam sekitar adalah lebih berkesan dalam membentuk tingkah laku konservasi sekiranya ia diajar sebagai satu subjek khusus. Saya ingin memberi pandangan bahawa saya menyokong kepada pernyataan tersebut kerana bagi saya ini lebih mudah untuk menyerapkan dalam kalangan pelajar kerana ini mudah untuk difahami untuk belajar sesuatu berbanding orang yang lebih tua. Di sini saya ingin tekankan bahawa seseorang yang hanya sedar mengenai persekitarannya belum lagi boleh dikatakan sebagai seorang yang celik alam sekitar. Ini apabila kita mendidik dalam kalangan pelajar, ini haruslah melibatkan pemahaman seseorang individu tentang bahaya kerosakan atau pencemaran alam sekitar dan mampu untuk menjelaskan kepada orang tersebut. Minta maaf ya, tapi saya rasa saya akan membangkang kenyataan tersebut kerana pada hujungnya dia akan mewujudkan murid ni dia takkan ada signifikan korelasi antara kefahaman konseptual alam sekitar yang dia dah belajar dengan kemahuan untuk menjaga alam sekitar. Seperti yang kita dah tengok sekarang, banyak murid-murid yang hanya belajar dan hafal untuk mereka menjalani peperiksaan saja, bukan untuk mereka gunakan dalam masa yang akan datang. Jadi poin saya kat sini, poin yang saya akan ketengahkan adalah wang yang banyak perlu dikeluarkan untuk hasilkan satu subjek yang khusus dalam pendidikan alam sekitar. So contohnya macam dalam kes praktikal, seperti yang saya sebut di awal tadi, dia tak ada signifikan sebab kalau tak ada praktikal, murid selalunya hanya akan faham tapi tak akan buat. So seterusnya Amir, izinkan saya mencelah. Boleh. Seperti yang anda beritahu tadi, ini melibatkan kos pengeluaran kan? Betul. Akan tetapi saya dapat merasakan ini adalah satu pelaburan yang berbaloi kerana apabila kita mempraktiskannya dalam kalangan pelajar, ini dapat membantu membentuk tingkah laku yang dapat mengurangkan masalah. Sebagai contoh, pencemaran, dan selain pencemaran, kita juga dapat menerapkan amalan kita semula bagi mengurangkan lambakan sampah sarak seperti berkongsi kereta dan dapat mengurangkan pencemaran udara. Jadi ini akan dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Jadi saya ingin menekankan bahawa walaupun mengeluarkan kos yang amat tinggi, namun ia mungkin menjadi pelaburan yang berbaloi. Terima kasih. Tapi saya punya idea adalah lain. Memang saya bagi tahu tadi, wang yang banyak perlu dikeluarkan daripada segi praktikal, perlu diteliti dengan teliti. Lepas tu kos pembuatan buku teks, tenaga kerja yang khusus untuk hasilkan guru yang berjaya mengajar ni. Tapi untuk hasilkan apa yang awak cakap tadi tu, dia memerlukan pelajar untuk dia bila dia dah belajar, dia akan faham dan dia akan ada kemahuan untuk menjaga alam sekitar. Tapi sekarang ni telah wujud beberapa subjek, bukan saja subjek alam sekitar, tentang mereka faham tentang konsep, tapi mereka masih tiada kemahuan untuk mempraktikkan dalam kehidupan harian. Itu poin saya yang pertama lah. Faham. Tetapi bagi saya, guru ni bermainkan peranan yang penting untuk memberi motivasi kepada pelajar untuk mempunyai sikap
terhadap alam sekitar, seperti celik alam sekitar. Jadi tidak hairanlah jika kita membina satu subjek alam sekitar dan memilih pendidik yang mempunyai kemahiran dan kebolehan untuk mengajar pelajar. Okey. Ini adalah poin saya yang kedua Okey. untuk pernyataan situ. So tentang guru. Okay, guru-guru sebenarnya dekat Malaysia ni kebanyakannya tak bersedia. Sebab tahap pengetahuan kalangan guru tentang pendidikan alam sekitar ni adalah sederhana. Lagi satu, guru-guru juga tidak menyediakan integrasi pendidikan alam sekitar di sekolah. Dan ia juga perkara ni, pendidikan alam sekitar ni, ia bergantung kepada kesedaran dan minat guru, kerana guru merupakan faktor yang dominan seperti yang Encik Aidil bagi tahu tadi. So sebab dia untuk memastikan ia dapat dijalankan dengan berkesan untuk membentuk masyarakat yang mampan. Tapi sekarang ni guru-guru masih belum bersedia dan ia adalah satu cabaran lah bagi saya. Lagi satu, bila wujudnya pendidikan alam sekitar yang khusus ni, guru tu dia tak mengintegrasikan pendidikan alam sekitar ni semasa pengajaran di bilik darjah, sebab memandangkan tahap pengetahuan adalah sangat minima tentang pendidikan alam sekitar ni. Jadi ia menjadi satu cabaran. Amir, akan tetapi poin hujah saya yang seterusnya amat berkait dengan poin yang kedua yang anda beritahu tadi, iaitu ketidaksediaan guru untuk mengajar. Okey, jadi poin yang saya ingin lawan yang kedua adalah subjek ini dia akan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman terhadap pelajar tentang bagaimana dunia berfungsi dan perkaitannya terhadap alam sekitar. Jadi bukan sahaja kepada pelajar, malah kepada guru juga akan menghadiri satu kursus untuk lebih mendalami subjek tersebut. Jadi pendidikan alam sekitar ni dianggap sebagai satu alat pengurusan alam sekitar yang bersifat jangka panjang. Jadi apabila kursus itu telah dibuat meskipun memakan masa lama, ini akan dapat melahirkan seorang guru yang bersedia dan mempunyai minat untuk mengajar kepada pelajar. Macam mana pendapat anda, Amir? Okey, Amin telah menyebut satu kelemahannya sebentar tadi, iaitu ia memerlukan masa yang panjang. Tentang isu yang telah disebut tentang guru tersebut, untuk menghasilkan guru perlukan pengajaran kepada guru dan murid. Macam mana kita nak memastikan yang guru tu minat dengan pendidikan alam sekitar ni? Sebab saya beritahu sebentar tadi, ia berkaitan dengan minat. Bila seorang guru tu tidak minat, dia akan mengajar murid-murid secara indah tak indah. Jadi murid-murid secara tak langsung akan merasa pendidikan alam sekitar ni hanyalah sesuatu yang mereka perlu belajar dan lulus dalam peperiksaan, tapi tak mempraktikkan dalam kehidupan seharian lah. Itu. Terima kasih Amir, soalan yang sangat mencabar. Pada pandangan saya lah untuk hujahan yang baru dilontarkan tadi, bagi saya program yang bertemakan alam kita mungkin dapat diadakan di seluruh negara secara berperingkat. Jadi ini kita pihak kerajaan akan mewajibkan, mungkin mengambil langkah untuk mewajibkan semua guru yang berkaliber untuk mendalami subjek alam sekitar. Saya ingin memberi satu contoh yang berkaitan dengan ini. Sekiranya pelajar tidak dididik untuk jaga alam sekitar, mungkin mereka akan kelakuan mereka terhadap alam sekitar mungkin akan menurun. Sebagai contoh, jika terdapat seorang pelajar yang ingin membuang sampah, mentalitinya mungkin dia berfikir hanya satu sampah saja, dia pun biarkan saja. Tapi jika 1,000 orang yang berfikiran macam tu, mungkin 1,000 sampah akan berada di satu tempat tersebut. Macam mana?
betul, tapi ia masih lagi memerlukan satu usaha yang keras lah. Yang saya bercakap satu usaha keras untuk menghasilkan satu subjek yang pendidikan sekitar ni adalah menjadikan subjek pendidikan sekitar subjek yang besar lah dan subjek yang dikira sebagai penting dalam masyarakat. Sebab ianya memerlukan kombinasi kerjasama daripada pihak kerajaan, pihak pendidikan, komuniti dan murid-murid sendiri. Tapi sekarang ni murid dan guru ni adalah isu utama bagi saya lah. Itu saja Rizah daripada saya. Ada apa-apa lagi yang ataupun Kata-kata terakhir lah daripada saya bersetuju untuk pihak kerajaan membuat subjek alam sekitar kerana pentingnya untuk menjaga elemen budaya hidup lestari. Jadi elemen ini jika dipupuk dalam kalangan anak-anak sejak awal, ini akan menjadi satu agenda kemasyarakatan yang amat bermakna untuk negara dan alam sekitar. okey, terima kasih Encik Amin. Okay. So kata-kata akhir daripada saya setelah mendengar hujah yang diberikan, saya merasakan ada kemungkinan untuk kita hasilkan pendidikan alam sekitar. Cuma ialah dia memerlukan masa yang banyak, tapi saya boleh mengatakan yang saya separuh setuju dengan konsep yang dalam pendidikan alam sekitar yang akan ditubuhkan sebagai satu subjek yang so itu saja daripada saya dan Aidil Amin. Sekian, terima kasih. Terima kasih.